Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Thumma amma ba'd. Muslimin muslimat rahmatullahi wa barakatuh. Sama-sama mari kita memanfaatkan tinggi dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang masih lagi ruang untuk udaranya seperti ini. Kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita menghadirkan diri di rumahnya yang mulia ini, dan seterusnya kita mengisi ruang antara maghrib dan isya ini dengan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis seperti ini memberi manfaat kepada kita insyaallah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan membincangkan atau membahaskan suatu tajuk yang mungkin agak asing bagi kita, disebabkan perkara ini jarang kita lakukan, utamanya di negara kita di Indonesia ini, yang mana cuaca atau keadaan suasananya yang cuacanya itu panas dan lembab, yaitu perkara yang berkaitan dengan al-mashu 'ala al-khuffain, yaitu menyapu dua khuf. Mungkin ada di kalangan kita yang sudah tahu, biasa dengar apa khuf, dan mungkin ada juga yang masih asing lagi, yang tak tahu apa bendanya khuf itu, tak pernah tengok pun apa itu khuf. Baik, kalau di tanah Arab dengan keadaan cuaca yang agak kering, cuacanya yang kering, memang sudah menjadi keperluan untuk memakai, maksudnya kita kata khuf ini menjadi keperluan lebih lagi dalam keadaan negara mereka yang mengalami 4 musim, musim sejuk dan musim panas dan sebagainya. Maka ini menjadi keperluan. Akan tetapi perkara ini bukanlah disyariatkan atas keperluan-keperluan yang tertentu ataupun keadaan-keadaan yang tertentu. Bahkan dia adalah sesuatu yang disyariatkan oleh syarak atau oleh Islam sebagai satu kemudahan untuk semua umat Islam, bahkan kita juga di Malaysia ini. Baik. Apa yang dimaksud dengan khuf? Dua khuf ialah dua kasut yang diperbuat daripada kulit yang menutupi buku lali dan kedua-dua kaki. Kita faham? Kasut yang diperbuat daripada kulit. Para ulama yang menyebut ta'rif dengan mengambil asal kasut ini dibuat daripada kulit, kerana pada masa itu kebanyakan khuf ini memang dibuat daripada kulit. Tapi sekarang ini dengan kemajuan dengan teknologi kita ni, khuf ini mungkin ada yang dibuat daripada kulit, ada juga yang dibuat dari plastik atau getah sintetik dan sebagainya. Cuma ulama yang mentarifkan khuf ini dengan kasut yang diperbuat daripada kulit kerana mengambil kira keadaan pada masa itu, yang mana khuf memang kebanyakannya diperbuat daripada kulit, dengan syarat menutupi buku lali dan kedua-dua kaki. Jadi erti dua buku lali tadi yang bagaimana yang kita sudah terangkan sebelum ini, yaitu tulang yang timbul yang merupakan pemisah ataupun sendi antara kaki dan betis. Kita sebut mata kaki, buku lali. Senangnya atau mudahnya contoh yang kita boleh tengok dalam keadaan sekarang ini, zaman kita ini, kasut boot yang biasa dipakai atau digunakan oleh anggota tentera kita. Kasut boot tentera ini dia panjang untuk sampai ke dekat dengan bahagian betis. Kemudian dia tebal dan digunakan untuk pergi ke operasi kemana-mana dan tahan. Jadi contoh macam itulah kita boleh ambil. Kalau mungkin yang belum pernah tengok khuf ni, kita boleh ambil contoh macam itu.
Baik, hukum menyapu khuf. Menyapu khuf ini adalah merupakan rukhsah yakni keringanan yang harus, maknanya boleh dilakukan oleh semua golongan ataupun semua muslim, sama ada kalangan lelaki dan perempuan, dan dalam semua keadaan. Maknanya jadi umum disyariatkan, masyru' ataupun diharuskan untuk semua umat Islam dalam semua keadaan dengan syarat-syaratnya. Bukan hanya bagi orang-orang Arab saja yang ada 4 musim sejuk dan musim panas, ataupun dalam keadaan kita bermusafir saja. Ya. Jadi maknanya untuk semua golongan lelaki atau perempuan dan dalam semua keadaan, sama ada pada musim panas atau sejuk, ketika bermusafir atau bermukim, dan ketika sama ada ketika waktu sehat ataupun sakit. Jadi maknanya umum, termasuklah kita ini. Ia adalah ganti kepada membasuh kedua kaki ketika berwudu. Jadi menyapu dua khuf ini adalah rukhsah, keringanan yang Allah bagi, yang disyariatkan dalam agama kita, kemudahan bagi kita sebagai ganti kepada membasuh kaki. Ganti kepada membasuh kaki ketika berwudu. Asal berwudu itu adalah dengan membasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kamu sehingga ke butulan. Itu asal hukum. Tapi dalam keadaan seperti ini, Islam memberi kelonggaran, memberi keringanan kepada kita. Boleh kita ganti basuh tadi dengan menyapu. Ini menyapu khuf. Tak perlu lagi kita basuh kaki. Baik, macam mana cara nanti kita insyaAllah kita akan bincang di sini. Dan dari mana dalil? Sudah sebut dalil ini, maknanya kita kena ambil daripada Al-Quran ataupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil harus menyapu khuf ini yaitu hadis daripada Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau menceritakan bahwasanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha 'ala khuffayhi." Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, aku telah melihat Nabi SAW pergi membuang air kecil. Maknanya dia nampak Nabi pergi buang air kecil. Bukanlah dia nampak Nabi buang air kecil tu, dia nampak Nabi pergi buang air kecil. Kemudian baginda berwudu dan menyapu di atas kedua-dua khuf. Jadi dalil ini jelas, hadis ini jelas menceritakan bahwasanya Nabi setelah membuang air kecil, maknanya berhadas kecil, Rasulullah tidak membuka kasut, Rasulullah terus menyapu di atas khuf. Dan inilah dalil yang paling sahih dalam masalah kita, yaitu menyapu dua khuf. Dan syarat-syarat menyapu khuf, dia ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Dan dalam mazhab Syafi'i, syarat-syarat ini disenaraikan ada 5 syarat. Yang pertama, kedua-duanya, yakni khuf tadi, dipakai setelah berwudu yang sempurna, yaitu dipakai dalam keadaan berwudu. Syarat yang pertama, maknanya sebelum kita memakai khuf tadi, kita berwudu seperti biasa. Wudu, basuh tangan, kemudian basuh kaki, basuh kaki macam biasa, ikut hukum asalnya. Dan setelah itu kita berada dalam keadaan suci, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kemudian kita memakai khuf. Maknanya kita memakai khuf itu dalam keadaan kita sudah bersuci, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan selepas daripada itu, sekiranya kita berhadas sekali lagi, dibolehkan juga kita untuk menyapu di atas khuf, di atas kasut yang kita pakai. Tak perlu kita buka lagi, tanggalkan. Tidak perlu kita tanggalkan. Dengan syarat kita pakai khuf tadi dalam keadaan kita suci. Itu syarat yang pertama. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa beliau berkata, aku telah bermusafir bersama-sama Nabi SAW. Kemudian aku telah tunduk untuk mencabut kedua-dua khufnya, yaitu khuf baginda. Lalu baginda bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma qahiratain." Jadi sahabat Al-Mughirah pergi bermusafir bersama Nabi. Kemudian satu waktu Nabi hendak berwudu. Baginda berwudu. Jadi bila dia lihat Nabi hendak berwudu, sahabat itu dia cuba bantu Nabi untuk buka khuf kasut Nabi. Dia bila tunduk hendak buka kasut Nabi, Nabi kata, biar, jangan buka, maksudnya biarkan.
Sebab apa? Kata Nabi, sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Ini jelas Rasulullah kata, Rasulullah memakai khuf tadi sebelum baginda memakai khuf, maknanya baginda sudah berada dalam keadaan suci. Itu syarat yang pertama. Lalu baginda SAW menyapu di atas kedua-duanya. Kemudian syarat yang kedua, hendaklah kedua-duanya menutupi semua tempat kaki yang wajib dibasuh ketika berwudu. Kerana kedua-duanya tidak dinamakan khuf kecuali dalam keadaan demikian. Maknanya khuf tadi syaratnya dia mesti menutupi bahagian kaki sehingga bukulan. Kalau yang kita kasut yang kita pakai ini biasanya dia tidak tutup bukulan ini kan. Dia bisa sampai bahagian bawah bukulan itu. Itu tidak dimaksud sebagai khuf. Jadi khuf ini dia mesti tutup bahagian atas bukulan ini. Bahagian tempat kaki sehinggalah ke atas daripada bukulan itu. Dan kemudian yang ketiga, hendaklah keduanya, jadi khuf tadi tahan daripada dimasuki air ke dalam kaki kecuali di bahagian jahitan. Maknanya khuf yang kita pakai dia boleh menghalang daripada air masuk ke dalam kaki kita. Bila khuf yang nipis ataupun yang terkoyak kita pakai, kita sapu kemudian air masuk kena pada kaki, maka ketika itu wajiblah sudah kita membasuh. Gugurlah ke rukhsah menyapu khuf. Kecuali katanya bahagian yang berjahit. Yang bahagian yang berjahit itu memanglah ada lubang-lubang sedikit untuk masuk air ke dalam. Cuma perlu kita ingat, khuf ini bukan dibasuh. Jadi kata al-masku 'alal menyapu. Madai dengan kita sapu. Disapu di mana yang kita basahkan tapak tangan, kemudian kita sapukan di atas tempat kaki kita. Kalau basuh kita cenduk air dan kita siram. Itu biasa sapu dengan membasuh. Baik, kemudian syarat yang keempat, hendaklah keduanya kuat dan tahan basah sehingga boleh berjalan berturut-turut sehari semalam bagi orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Kasut ataupun khuf yang kita guna tadi dia tahan dan boleh digunakan untuk berjalan. Bagi orang yang bermukim boleh digunakan untuk sepanjang 1 hari 1 malam, dan orang yang bermusafir sepanjang 3 hari 3 malam. Kemudian syarat yang kelima, kedua-duanya adalah suci. Khuf tadi itu adalah suci. Sekiranya ia diperbuat daripada kulit bangkai, maka ia adalah kulit bangkai yang telah disamak. Sebagaimana yang tadi bincang dalam masalah sama yang lalu. Maknanya kulit tadi, kulit itu mestilah kulit yang sudah bersih dan suci. Kalau sekiranya kulit itu diambil daripada kulit bangkai binatang, so, kita sudah terangkan hukum sebelum ini, bangkai itu adalah najis. Bangkai itu adalah najis. Tapi kulit yang boleh dimanfaatkan kecuali binatang, anjing dan babi. Selain daripada itu, bangkai harimau atau bangkai buaya dan sebagainya, kulitnya boleh kita gunakan dan kita manfaatkan. Dengan syarat adalah disamak terlebih dahulu, dibal, kita samak. Jadi bila sudah disamak dan dibersihkan, kemudian dibuat kasut khuf ini, bolehlah kita pakai. Tapi kalau sebelum disamak dia masih najis lagi, itu tidak boleh kita pakai sebagai khuf. Tidak sah untuk kita menyapu di atas khuf. Baik, itu 5 syarat yang membolehkan kita menyapu di atas kedua-dua khuf. Seterusnya, tempoh menyapu khuf. Tempoh yang diharuskan bagi menyapu khuf ini dibagi kepada 2. Yang pertama bagi orang yang bermukim. Mukim ini orang yang tinggal tetap, yang tidak bermusafir. Bagi orang yang bermukim diharuskan baginya menyapu khuf ini selama sehari semalam. Itu 24 jam. Kata kalau kita menyapu bermula daripada subuh hari ini sehinggalah subuh hari esok, kita boleh menyapu khuf. Ya. Kemudian yang kedua bagi orang yang bermusafir diharuskan baginya menyapu khuf ini 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ini kita kira subuh hari ini, subuh esok sehari, subuh lusa sehari, subuh tulatnya pula 3 hari. Jadi 3 hari banyak lusanya, tulatnya itu barulah kita berhenti daripada tamat tempoh untuk menyapu khuf bagi orang yang bermusafir. Di tempoh yang diharuskan. Syuraih bin Hanif yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim berkata, aku telah datang menemui Aisyah radhiyallahu anha karena bertanya tentang menyapu di atas kedua-dua khuf. Jadi Syuraih ini datang menemui Aisyah bertanya tentang masalah khuf ini. Kemudian Aisyah menjawab, kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali
Kerana beliau lebih mengetahui daripada aku dalam masalah ini. Kerana dia telah bermusafir bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Jadi kita tengok para sahabat, ya. Mereka ni walaupun katakan mereka sebagai sumber hukum itu kita ambil daripada para sahabat, tapi tawaduknya mereka, bila mereka tidak tahu tentang satu masalah, dia terus terang mereka pergi jumpa dengan orang yang lebih tahu. Di dalam masalah khuf ini, Aisyah ditanya, Aisyah kata, aku tidak lebih mengetahui, pergi kepada Sayyidina Ali, Ali lebih tahu. Kata. Tawaduk mereka. Dia tidak terus kata, Aisyah ditanya kemudian terus jawab. Macam kita sekarang lagi. Kalau ditanya yang masalah semua boleh jawab. Tanya siapa hukum ini boleh jawab. Oh ini hukum ini. Tahu kan tidak tahu? Tahu. Itu yang masalah kita. Sedangkan Aisyah menjadi tempat merujuk. Ya, tempat rujuk para sahabat, terutama yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan ehwal wanita. Aisyah lah menjadi rujukan para sahabat. Tapi bila tanya apa punya pokok, oleh sebab dia tidak tahu, maka dia tunjuk pada itu. Ali itu lebih tahu daripada kita ni. Dia tak malu pun kata tidak tahu. Wallahu a'lam. Tidak tahu. InsyaAllah nanti kita akan tengok jawapannya. Kita tidak malu pun kata. Ini kata mufti jadian. Kalau tanya semua tahu ni jadi mufti jadian, bukan mufti yang mufti sebenar. Baik. Jadi alasan Aisyah kata sebab Ali ini dia telah bermusafir bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Jadi logiknya Ali lebih tahu, Sayyidina Ali lebih tahu tentang masalah khuf. Kemudian lalu aku bertanya kepadanya, kepada Ali, dan beliau menjawab, Rasulullah SAW telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk menyapu khuf bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Jadi poinnya di sini Rasulullah mengharuskan pada orang yang bermusafir itu 3 hari 3 malam untuk menyapu khuf. Tapi bagi orang yang bermukim sehari semalam. Yang mungkin ini contohlah kata kita duduk di rumah pun boleh juga kita pakai khuf. Tapi gimana-mana kita duduk di rumah saja. Ya? Malas mau basuh kaki, takut sejuk. Kan biasa kita ada licik sejuk ni, pijak musik sejuk pun rasa kebas pada kaki. Kita pun pakai khuf. Pakai khuf yang dibuat daripada kulit. Nanti insya-Allah kita bincang nanti tentang stokin lah pula macam mana keadaan, ya, hukumnya. Baik. Jadi kita pun pakai khuf duduk di rumah, berwudu seperti biasa. Kemudian kita pakai, masukkan khuf tadi, dan lepas itu kita berhadas kecil. Kita nak buka khuf tadi, kita berwudu dan sapu di atas khuf. Sedangkan kita duduk di rumah, boleh. Boleh. Dan tidak disyaratkan mesti keluar daripada rumah berjalan. Kita duduk di rumah pun kita boleh. Khuf, ya. Baik. Kemudian bagi orang yang bermusafir 3 hari 3 malam, ya. Bagi orang yang bermukim sehari semalam. Kemudian masalah, sesiapa yang memulakan menyapu ketika bermukim, kemudian dia bermusafir, maka hukumnya dia hanya menyapu sehari semalam sahaja. Itu paham, ya? Dia menyapu khuf ketika dalam keadaan bermukim, belum pergi musafir lagi. Dia duduk di kampung itu masih. Kemudian selepas dia memakai, dia menyapu khuf ini, kemudian dia pergi bermusafir, maka baginya keharusan dia adalah keharusan bagi orang yang bermukim. Itu sehari semalam saja. Sebab dia menyapu tadi dalam keadaan bermukim, walaupun lepas itu dia bermusafir. Kemudian masalah yang kedua, dan sesiapa yang memulakan sapu ketika musafir, dia mula sapu khuf tadi ketika bermusafir dalam perjalanan, kemudian dia bermukim, kemudian dia sampai ke tempat asalnya, maka dia hendaklah menyempurnakan sapu sebagai orang yang bermukim. Hukumnya sama. Dia sapu khuf dalam keadaan musafir, kemudian dia sampai ke tempat asal dia, ke tempat asalnya. Contoh, waktu zuhur dia sapu, masa itu dia bermusafir, sampai ke tempat asalnya waktu asar di mana dia sudah bermukim, maka baginya kemudahan orang yang bermukim sehari semalam. Faham, ya? Kan? Maknanya kalau dia bermusafir pun selepas dia punya khuf,
Mana dia menyapu dalam keadaan bermukim, kemudian dia pergi bermusafir, hukumnya tetap hukum sehari semalam. Begitu juga dia menyapu khuf ketika dalam keadaan musafir, kemudian dia bermukim, maka sama dengan hukumnya sehari semalam. Ya. Baik. Alasannya karena hukum asal bagi seseorang itu adalah bermukim. Asalnya kita ini bermukim di satu tempat, kita duduk, kita tetap menetap di satu tempat. Dan menyapu khuf itu adalah rukhsah. Menyapu khuf itu bukanlah hukum asal. Hukum asal ialah membasuh kaki. Jadi menyapu khuf adalah rukhsah. Maka oleh itu jalannya ialah berihtiyat. Berihtiyat maknanya kita berhati-hati, mengambil sikap berjaga-jaga. Kita berhati-hati maka adalah perlu dan diutamakan. Jadi berhati-hatinya ialah kita ambil yang bermukim. Ya, itu berkenaan dengan tempoh menyapu. Sehari semalam bagi orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Kemudian bila pula bermula tempohnya, kita nak mula kira tempoh sehari semalam tadi bila start. Kita tengok. Tempoh menyapu khuf bermula apabila berlaku hadas selepas memakai kedua-dua khuf. Dia mula bila berlaku hadas selepas kita memakai khuf. Kita pakai khuf sebelum subuh. Kita pakai khuf sebelum subuh. Kita solat subuh. Kemudian selepas subuh jam 10 macam tu baru batal wudu kita. Baru terbatal wudu kita. Berhadas kecil lagi kita masa tu jam 10. Jadi dia start kira sehari semalam atau 3 hari 3 malam daripada jam 10 tadi. Walaupun kita pakai sebelum subuh. Dia start kira dia sehari semalam tu bermula daripada kita berhadas. Bukan bermula daripada memakai khuf, dia mula daripada kita berhadas. Oleh itu, sekiranya seseorang berwudu untuk sembahyang subuh, kemudian dia memakai khuf, selepas itu dia berhadas ketika matahari terbit, maka tempoh bermula adalah dikira daripada terbitnya matahari. Tempoh bermula dikira daripada yang berhadas dan itu terbitnya matahari. Jadi setakat ini boleh tuan-tuan dengan khuf. Okay. Boleh? Kalau ada yang tidak paham sebelum kita melanjutkan, boleh diterangkan. Ada masalah. Syarat khuf tadi ada 5, kemudian tempohnya itu yang dibenarkan bagi bermukim sehari semalam, yang bermusafir 3 hari 3 malam. Mungkin kita berhadas besar. Nanti kita masuk dalam pembahasan perkara-perkara yang membatalkan menyapu khuf. Ya, kita akan bahaskan. Dalam keadaan ada sunafar, nanti dia pakai itu. Ya. Nanti dia ada masuk lagi dalam pembahasan perkara-perkara yang membatalkan menyapu khuf. Dia akan sebutkan di situ antaranya berhadas besar. Perkara yang membatalkan. Kita akan terangkan itu. Jadi tempoh itu boleh paham. Maknanya bermula daripada kita berhadas. Pun begitu ada pandangan lain juga. Tempoh itu bermula dikira daripada kita menyapu selepas berhadas. Ya, menyapu khuf selepas kita berhadas. Baik, bagaimana cara menyapu khuf? Bagaimana cara menyapu khuf? Sapu yang dituntut difardukan ialah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas khuf dan tidak memadai jika disapu di bahagian bawah kedua-dua khuf. Maknanya yang wajib bagi kita menyapu bahagian atas kaki khuf. Jadi kita tunjuk ini. Kita buat demonstrasi sedikit. Bagaimana cara menyapu? Mungkin selepas ini tuan-tuan ya, ada yang pernah bertugas, mungkin ada yang sebagai tentera atau polis yang pernah bertugas ya, bertugas di operasi dan lakukan susah untuk membuka put kasut tadi setelah berwudu. Setiap kali waktu solat nak buka kasut, kita tengok macam mana put tentera tu, kena sampai sini kena ikat tu, tu payah tu nak buka. Jadi dia kata susah kita mau sembahyang ni. So, setiap kali kita sembahyang nak buka kasut kemudian kena ikat balik masih ketat. Itu buat macam mana? Nak sembahyang. Kalau kita sembahyang. Sedangkan dalam Islam bagi kelonggaran kita boleh menyapu di atas khuf ataupun kasut yang kita pakai. Oleh sebab tak tahu yang dia dengar selama ni kena buka juga, kena basuh juga kaki, akhirnya rasa berat dan tinggal sembahyang. Dalam Islam bagi kita kelonggaran. Baik. Cara menyapu khuf
syarat dari khuf ini dia kena menutup bahagian atas mata kaki. Mungkin ibu dia dah pernah dapat tengok. Jadi yang wajib bagi kita sapu ini adalah bahagian atas. Tapak itu tidak wajib. Ya, tapak kaki kita tidak perlu sapu. Jadi bagaimana cara tangan kanan kita letak di bahagian hadapan kaki dan tangan kiri bahagian tumit bawah kaki belakang, dan kita sapu ke atas. Sekali macam sapu bukan basuh ya. Kalau basuh ni kita ambil cedok air, kemudian kita siram. Habis tembus air itu masuk dalam kaki. Kalau sapu dia tipis, air tipis. Celup tangan dalam air yang melekat di tangan itulah yang kita pakai untuk sapu ke atas. Itu yang wajib. Adapun yang sunatnya, yang kita menyapu semua bahagian atas dan bahagian bawah. Bagaimana cara? Tangan kanan kita letak di hadapan kaki bahagian atas, tangan kiri kita letak di bahagian belakang kaki, kemudian kita urutkan selari. Tangan kanan kita tarik ke belakang, tangan kiri kita tolak ke depan. Ya. Jadi tuan-tuan mungkin boleh nanti tunjukkan kepada ibu kita di belakang sana. Baik. Sunat cara menyapu khuf yang disunatkan seperti yang kita telah tunjuk tadi, yaitu menyapu bahagian atas dan bawahnya dalam bentuk barisan, yaitu dengan meletakkan jari-jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka bercerai di bahagian hadapan atas kaki dan jari-jari tangan kirinya di bahagian belakang bawah kakinya. Kemudian dia menarik tangan kanannya ke belakang dan menolak tangan kirinya ke hadapan. Jadi di atas kita tarik ke belakang, ke atas, yang tangan kanan, tangan kiri kemudian kita tolak ke hadapan. Cara yang disunatkan, tapi yang wajib adalah menyapu bahagian atas. Ya, sapuannya sekali sudah memadai. Ya, sekali sudah cukup. Yang penting dia kena semua. Kalau ada 3 kali pun masalah juga. Jadi seperti wudu juga. Ya. Baik, itu cara menyapu khuf. Kemudian kita masuk kepada perkara-perkara yang membatalkan menyapu khuf. Sekiranya berlaku salah satu daripada 3 perkara. Ya, syarat tadi ada 5, yang membatalkan ada 3. Yang pertama, mencabut kedua-dua khuf atau salah satu daripada keduanya. Ini kita cabut daripada kaki kita. Sekali kita cabut, terus batal khuf kita. Tamat tempoh expired. Kita bermukim di rumah, kita pasang khuf sebelum zuhur, kita sholat zuhur dengan menyapu khuf. Kemudian lepas asar, kita cabutlah rasa panas. Ya, 5-10 nifas kita cabut bagi sejuk-sejuk sikit kaki itu. Cabut saja macam itu, batal tamat tempoh dia. Expired. Jadi maknanya kalau nak pakai semula, kena berwuduk semula, ya, suci seperti biasa, masuk kaki, kemudian sarung. Baru mula lagi kira semula. Sehari semalam. Atau kedua-duanya tercabut atau salah satu daripadanya. Jalan, satu kayu atau batu cabut. Pun macam itu juga. Ya. Terbatallah menyapu khuf tadi. Rukhsah tadi terbatal. Tamat tempoh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, batal menyapu khuf ini dengan tamat tempohnya. Sehari semalam bagi orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Apabila tempohnya tamat dan dia masih dalam keadaan berwudu, maka dia hendaklah mencabut kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya, kemudian dia boleh memakainya kembali. Bila sudah tamat tempoh, expired tempoh sehari semalam, tapi dia masih lagi dalam keadaan berwudu, ya, dalam keadaan berwudu, maka dia boleh buka khuf tadi, kemudian hanya basuh kaki saja. Tidak perlu dia berwudu semula. Dia basuh dia kaki dia, kemudian pakai semula dan mula lagi kiraan yang baru sehari semalam. So dia masih ada wudu lagi, wudu belum batal. Cuma syarat dia kena buka kemudian basuh kaki saja. Sebab tamat tempoh. Sekiranya tempoh tamat dalam keadaan dia tidak berwudu, maknanya wudu telah batal, maka dia adalah berwudu kembali, kemudian memakai kedua-duanya jika ingin berbuat demikian. Kalau wudu batal, maka jelas dia kena berwudu semula dan pakai wudu semula. Itu yang kedua. Yang ketiga, perkara yang membatalkan menyapu khuf yang ketiga, yaitu berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Berlaku
berlaku perkara-perkara yang wajibkan mandi. Antaranya janabah, berjunub, ya, sama ada mungkin haid atau nifas bagi orang wanita. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi, maka itu terbatal juga menyapu khuf. Dia kena buka khuf tadi, kemudian mandi, masuk kakinya, berwuduk semula dan memakai khuf. Itu tadi ya, jelas ya. Maknanya bila berjanabah, berhadas besar, batal menyapu khuf. Kena buka balik dan mandi mengangkat hadas besar. Apabila dia diwajibkan mandi, maka hendaklah dia menanggalkan kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya, kerana menyapu di atas khuf tadi adalah ganti kepada membasuh kaki ketika berwuduk sahaja. Jadi kita jelas, menyapu khuf ini ganti bagi basuh kaki untuk berwuduk sahaja, bukan untuk mandi. Bukan untuk mandi. Ya, itu jelas. Kenapa? Buka khuf tadi, kemudian mandi dan basuh kaki semula dan sarung balik. Ya. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Safwan bin Asal. Dalam kitab kita ni dia tulis Asal, A-S-A-L, satu S. Dia punya nama sebenar Asal, 2 S. Bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina wa la nanzi'aha salasat ayyam min gha'itin wa bawlin wa nawmin illa bil janabah. Kata Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kami ketika kami bermusafir supaya menyapu di atas khuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari. Jika batal wudu disebabkan oleh buang air besar, air kecil atau kencing dan tidur, kecuali jika disebabkan janabah. Maka apabila berlaku janabah, wajib ditanggalkan kedua-duanya. Jelas hadis ini menunjukkan bahwasanya batal menyapu khuf sekiranya berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi, sama ada janabah atau haid atau nifas. Kalau istihadah sama seperti berhadas kecil, membuang air kecil, itu istihadah bagi kaum wanita. Istihadah ini dia darah penyakit. Contohnya seorang yang haid dalam mazhab Syafi'i, paling lama haid itu katanya ialah 15 hari. Jadi bila lepas daripada 15 hari masih keluar lagi darah, ya bagi wanita dia masih keluar lagi darahnya, maka darah itu bukan lagi darah haid. Itu dipanggil darah istihadah. Jadi benar bersuci, ya, seperti bersucinya itu seorang yang membuang air kecil, dan dia boleh juga memakai khuf walaupun dalam keadaan istihadah. Janabah merupakan di antara perkara yang mewajibkan mandi, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam bab itu, perkara-perkara yang mewajibkan. Sebagai tambahan, masalah berkenaan dengan menyapu stokin. Kalau stokin mungkin kita di sini berkaitan. Kalau khuf jarang-jarang sekali, mungkin ada yang tak kenal juga. Sekarang khuf ni dia buat dalam bentuk kasut dan tidak perlu mengikat lagi, dia ada yang bersih juga. Yang bersih. Memang kalau kita pakai dalam keadaan sejuk, cuaca sejuk, dia rasa nyaman, selesa. Itu kalau di sana, dan kaki tidak berbau sebab udara sebelah sana dia kering. Kalau di sini mungkin wallahu a'lam. Sedangkan kita pakai kasut, pagi pakai kasut sampai petang, balik jam 5 dari pejabat sampai rumah, memang stokin pun sudah ini ya, buat dan bau. Ya. Baik, hukum menyapu stokin tebal. Hukum menyapu stokin tebal disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Madhab oleh Imam An-Nawawi. Dia mengatakan bahwasanya pandangan madhab dalam masalah ini ialah diharuskan. Menyapu stokin ini diharuskan dengan syarat sama seperti syarat-syarat khuf tadi, yaitu tebal, menghalang air daripada masuk, dan boleh dipakai untuk jalan. Maknanya boleh kita menyapu di atas stokin, tapi dengan syarat tebal dan tahan. Kalau stokin yang nipis tadi kita sapu, air masuk ke dalam, atau tidak boleh. Ya, boleh. Jadi mungkin pada yang kita sebut tadi yang allergic ataupun tak boleh kena pijak benda-benda yang sejuk di rumah tadi, dia mungkin boleh pakai stokin tebal. Mengelak daripada membasuh kaki tadi, bolehlah dia menyapu di atas stokin. Contohnya ibu-ibu yang mengandung kan, mungkin ada yang alahan atau allergic sejuk-sejuk, dia pakai stokin tebal di rumah tu. Dia malas tak stokin tu basuh kaki berwuduk, supaya dia boleh sapu di atas stokin yang tebal.
Ya. 3 lapis ke 4 lapis yang penting tebal. Ya, berapa lapis itu tidak disyaratkan, yang penting tebal dan boleh digunakan untuk berjalan. Tahan waktu berjalan. Ya, itu syarat. Cuma mungkin kita yang kurang tengok orang kadang-kadang jumpa orang Arab yang menyapu atau seperti itu boleh jadi sembahyang macam ini. Nyapu atas seperti ini orang Arab yang tidak jahil sekali. Ada kita yang jahil kita tahu. Orang Arab yang tidak jahil menyapu atas seperti itu tak sah sembahyang. Kenapa pula jadi imam? Terus kamu sudah ikut jadi makmum di belakang. Baik. Dari yang bermasalah ini dibolehkan dalam syarak. Cuma kita saja yang mungkin tidak tahu. Alhamdulillah sekarang kita dah tahu, bolehlah kita buat. Tapi kalau ada keperluan, kalau tidak ada keperluan buat tengah-tengah orang yang tidak faham lagi, tengok dia buat dan jadi imam pula tu, kecoh jamaah-jamaah dalam masjid tu, dia menyapu stokin jadi. Jadi kalau begitu keadaannya tinggalkanlah. Wallahu a'lam. Selesai kita tentang menyapu hukum ini, walaupun masalah ini mungkin tidak meluas di kalangan kita, tapi ada peruntukannya di dalam syarak, ada usaha, ada kemudahannya di dalam Islam. Mungkin dalam keadaan tertentu kita memerlukan memakai ini, tapi boleh kan? Kita sudah tahu syarat-syaratnya, kita sudah tahu bukan perkara yang membatal. Islam itu mudah, adil Islam, agama itu mudah. Muhammad Ta'ala alaikum bidini min haraj. Allah tidak menentukan satu urusan dalam agama ini yang menyusahkan kita. Kalau ada satu perkara yang menyusahkan kita, berada dalam satu keadaan yang susah, tersepit, maka kita itu sifat agama Islam. Jadi begitulah di antara kemudahan-kemudahan Allah bagi kita ini untuk menyiapkan diri kita sebuah Allah. Sekali masalah yang dinanya. Yang kita ada segi mana yang sifat itu menghalang air yang tahan untuk dibawa berjalan boleh, tapi satu syaratnya dia longgar. Longgar maknanya tidak menutupi udara masuk, tidak menutupi air yang tidak masuk di atas. Jadi kalau dia ketat, menutup bahagian itu tetap dia cukup boleh. Jadi buat dari kita kan, walaupun ulama sebut tarifan itu daripada kulit macam yang kita terangkan tadi, tapi kulit itu hanya salah satu contoh hukum dibuat. Sekarang gila-gila boleh daripada getah atau plastik ataupun mungkin yang sintetik dan sebagainya. Yang penting sifatnya menahan air dan tahan untuk dibawa berjalan. Cuma masalah yang buat getah tadi itu dia longgar di bahagian atas. Kalau dia getah sedikit untuk menutupi di atas tu lengkap sudah cukup syaratnya itu boleh kita sapu di atas. Ustaz, ya. Itu air mesti rata atau macam mana? Yang penting asal sapu saja. Sapu maknanya rata ke semuanya. Harus kena air semua. Iya, rata semua. Ya. Kita mesti pastikan bahwa air itu rata, atau kita kalau sudah sapu tu kira obvious dah. Asal sudah sapu, kalau sudah sapu macam tu, tak payah pastikan lah kan. Mau pastikan tu kan susah juga. Di atas tokin lagi kita dah nampak ni kena air kat tepinya tu tidak. Maknanya bila kita sapu yakinlah tu kita kena semua. Karena sebab tu dengan kenali disebutkan tadi jari-jari kita kenali direnggangkan supaya kita boleh capai semua kaki bahagian atas. Ya. Jadi tidak perlu kita perhatikan, kena pastikan semuanya kena basah air kan. Yang penting syarat tadi kita sapu. Macam juga bertayamum. Tayamum ini adalah sapu ganti pada air. Jadi bila kita nak sapu debu di bahagian muka, kita nak pastikan semua bahagian muka kita kena debu. Memang satu yang susah. Sedangkan tayamum tadi disyariatkan untuk memudahkan. Tiba-tiba dalam pelaksanaannya pertama susah pula kita. Air itu sudah keluar daripada maksud rukhsah. Jadi kita sapu, sekadar sapu kena semua. Sudah cukup. Kena najis. Ya. Yang khuf tadi kena najis, basuhlah najis. Ya. Basuh najis.
Ya, maksud najisnya maknanya tidak perlu lagi kita berwudu semula. So kita sudah bincangkan syarat membatalkan wudu itu tidak ada perbuatan najis membatalkan. Maknanya kita masuk dia najis tadi dan boleh juga kita bosor. Tapi rukhsah menyambut khuf tidak batal. Masih boleh terus. Yang membatalkannya tadi yang tiga itu saja. Tamat tempo atau terbuka atau janabah berjunub. Itu yang mewajibkan mandi. Terkena najis dia tidak membatalkan menyambut. Ya. Cuma contoh masalah sekiranya kita berjalan dengan khuf tadi ataupun dengan stokin yang kita pakai, kepijak duri, okay. Kaki kita berdarah bagian dalam. Macam mana kita nak buat? Kita darah najis. Ya, disebut dalam kitab ni, kitab Majmu' ni juga. Kalau sekiranya kita boleh basuh najis tadi tanpa membuka khuf, boleh kita buat. Ya, diharuskan. Ya, maknanya tidak batal lah menyambut khuf. Maknanya kita siram, maknanya dalam khuf itu kita siram air tadi untuk basuh darah tadi tanpa perlu membuka khuf tadi, kemudian darah itu bersih, maknanya kita boleh teruskan. Tapi kalau tidak boleh hilangkan najis atau darah tadi, kena juga buka khufnya, masalah kita buka khufnya dan batallah menyambut. Itu masalah kalau yang bernajis kaki bagian dalam. Kalau ada najis bagian luar, kita masuk macam biasa. Ya, Allah. Dengan menyambut khuf. Seronok juga bila sudah tahu dia boleh menyambut atas stokin ni, mungkin pasti ada yang malas mau pergi basuh kaki, pakai stokin tebal-tebal di rumah, menyambut di atas stokin tu. Boleh ya, walaupun kita duduk di rumah juga. Ya. Kaki bersimen, Ustaz. Ya. Kaki bersimen. Kaki bersimen. Kaki bersimen. Oh, simen. Ini masalah yang kita akan bincang nanti insyaAllah pada kuliah yang akan datang. Dia ada satu masalah khusus yang dipanggil al-jabair wal-asaib. Ya, al-jabair wal-asaib. Al-jabair maksudnya menyapu anggota yang terbalut, luka ataupun yang bersimen. Dia lihat kalau kena bahagian anggota wudu macam mana nak buat. Kalau bukan anggota yang wudu, macam mana kita nak buat. Jadi ada kaedah-kaedahnya, ada cara-caranya untuk kita berwudu atau untuk kita berhadas besar atau untuk kita menjaga hadas besar. Ya, jadi atau macam mana kena insyaAllah kuliah depan. Pembahasannya agak panjang sedikit dalam keadaan masa kita. Jadi saya ingin kalau kita ada masalah bagaimana cuma satu ada soalan SMS kepada saya bertanya tentang kalau sekiranya kita tawaf ini 7 kali, sehingga 7 kali, bagaimana hukum tawaf yang melebihi 7 kali? Kemudian ada yang bertanya itu ada yang melebihi tawaf yang melebihi 7 kali, contoh 8 kali, terlebihlah di segi hukumnya tawafnya tak sah, tawafnya tetap sah. Dia telah melaksanakan yang wajib dengan yakin. Adapun yang selebihnya itu hanya dikira adat saja, dikira ibadah. Sedangkan itu jogging dia, boleh amal. Allah. Yang tak bolehnya kalau kurang daripada itu tak sah dah tawaf. Nak pusing yang itu. Saya ingin sekali kita dia mudah-mudahan kita bincang ini menjadi manfaat bagi kita dan apa yang kita beri Allah Subhanahu Wa Taala segala kelemahan daripada saya sendiri kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanggung majlis kita dan kepada surah Al-Asr atas kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.